hampa, Assalamualaikum. Okey, untuk hari ni saya nak cerita dekat hampa tentang satu kisah berkaitan akibat mulut badan binasa. Okey, cerita ni berlaku sekitar tahun 2000 dan berlaku pada sebuah keluarga kecil yang mana suami dia, bolehlah kita namakan Mazlan, isteri dia Azira dan anak mereka Amy yang berumur 2 tahun. Mereka ni berpindah ke sebuah kawasan pedalaman yang mana dah ada mereka sediakan sebuah rumah kerana Mazlan ni dia adalah seorang guru. Dia ditugaskan kat sana dan terpaksalah mereka duduk kat situ. Dan sepanjang mereka duduk kat sana tak pernah mereka ada masalah. Mereka seronok, happy, tanpa ada gangguan luar rumah ataupun daripada dalam rumah. Selepas setahun setengah macam tu, Azira disahkan mengandung anak kedua, dan benda ni ataupun berita ni betul-betul mengembirakan si Mazlan, dan dia amat berharap Azira akan lahirkan anak laki-laki ataupun baby boy untuk mereka, kerana cukuplah sepasang anak mereka bagi dia. Tapi hampa, sejak dia dah mengandung ni, si Azira ni dia mula berubah sikap. Dia alahan, teruk dan juga sakit-sakit badan, menyebabkan kelakuan dia ni jadi bengih, marah, dan kadang-kadang benda-benda kecil pun dia macam suka ambil pot. Dia akan bergaduh dengan suami dia. Jadi si Mazlan ni lebih banyak sabar, dan dia tahu sebelum ni si Azira ni tak macam ni. Jadi dia cuba sabar kerana dia tahu yang ni mungkin pembuakan budak dan Azira mungkin stres. Keadaan ni akhir dia buatkan si Azira ni dia tenang sikit bila tak ada orang yang cuba nak cari pasal dengan dia. Sampailah satu hari hampa, ni mereka baru saja balik daripada pekan sebab beli barang dapur, dan sebab tu mereka nak masuk ke halaman rumah mereka ni. Mereka tengok dekat depan rumah mereka ni ada ramai budak-budak duk main. Serta-merta Azira ni dia buat muka tak suka dan mencabik bibir. Azira ni dia terus keluar pada kereta. Dia pergi kat budak-budak yang ada di halaman rumah dia ni. Dia terus marah mereka dengan kata-kata yang tak sedap didengar, agak kasar, dan dia ni seolah-olah macam kena rasuk. Dia cakap je apa yang dia nak cakap sampai budak-budak ni semua duk perhati kat dia. Kemudian Mazlan cepat-cepat keluar daripada kereta, pergi sabar isteri dia. Dia cakap sudah-sudah budak-budak je pun. Tapi si Azira ni dia seolah-olah macam tak ingat apa. Dia terus cakap lagi, dan kata-kata dia ni macam pedih lah. Pedih sangat. Bagi kita yang kalau orang dewasa dengar pun pedih. Dan salah seorang daripada budak yang ada kat situ merenung tajam kat arah dia, seolah-olah rasa tak puas hati. Lepas tu mereka pun berlalulah balik. Mereka tak ambil pusing pun pasal apa yang dah jadi. Dan mereka tak rasa pun yang benda ni akan bawa kesan buruk kat mereka. Sampailah 2 bulan selepas tu, si Azira ni mula demam. Dia sakit, dia tak lalu nak makan. Dia jadi macam seolah-olah bangkai bernyawa, apa tahu. Perut dia kembung. Dia mula meracau, menjerit. Keadaan ni buatkan Mazlan jadi pelik. Dia dah bawa pergi ke hospital, klinik, malah ke spesialis. Dia dah bawa isteri dia, tapi mereka semua tak ada penjelasan yang munasabah kenapa Azira boleh jadi macam ni. Dan langkah yang terakhir Mazlan ni buat, dia call mak bapak dia untuk minta pandangan. Dan dia sarankan supaya si Mazlan ni bawa balik Azira ni ke kampung. Sebab mak bapak Azira dah lama dah tak ada. Dia ni anak yatim piatu. Jadi Mazlan pun bersetuju dengan mak bapak dia. Bila dia dah balik ke kampung,
bomoh mana atau pawang mana yang katakan hebat, mereka panggil mai tengok dia. Banyak dah yang dah mai dan cuba nak ubatkan dia, tapi tak ada seorang pun mampu. Semua hanya boleh kata yang Cik Azira ni kena buatan orang, dia pun tak mampu nak buat. Keadaan dia bukan jadi makin elok, tapi makin teruk. Dia mula menjerit-jerit, meracau-racau. Badan dia ni berbau busuk, hamil, dah hanyak. Dan akhirnya anak yang ada dalam kandungan dia gugur. Mazlan memang kecewa dan sedih, tapi kenangkan isteri dia yang tersayang ni, dia terpaksa juga redha. Okey. Mak dan ayah dia sarankan supaya dia panggil seorang ustaz yang ada di kampung seberang. Alhamdulillah, ustaz tu sanggup datang untuk nak tengok keadaan Azira. Dan bila ustaz tu mai, dia menggiling-gilingkan kepala. Dia kata sebaiknya hang bawa isteri hang pergi jumpa tok batin yang terdekat dengan tempat kita ni. Ada mak hang atau bapa hang mesti tahu. Dia kata macam tu. Si Mazlan ni dia bela sekejap. Dia pun tanya balik pada ustaz tu, kenapa ya saya perlu bawa Azira pergi jumpa dengan tok batin? Cuba hang ingat balik, ada tak hang atau isteri hang dah menyakitkan hati siapa-siapa dekat mana-mana lah, tak kira orang kampung tempat hang duduk ke, kata ustaz tu. Kemudian si Mazlan pun berfikir-fikir, oh ada, Azira ada marahkan budak-budak, tapi saya tak pastilah mereka tu orang apa. Dia kata macam tu kat ustaz tu. Jadi baiknya hang pergi jumpa tok batin tu secepat yang mungkin, kata ustaz. Jadi Mazlan dengan mak dan ayah dia bawalah Azira ke perkampungan orang asli yang terdekat. Hampa tahu waktu dia nak pergi ni hujan ribut dengan tidak sabunnya, seolah-olah macam halangan lah. Daripada sampai tok batin ni pun sama. Dia gilingkan kepala dan hanya kata, benda ni dah teruk, hang dah terlambat. Dia kata macam tu. Mazlan tak faham. Dia kemudian bertanya pada tok batin, saya tak faham apa maksud tu. Apa yang dihantar kat isteri hang ni untuk mematikan dia ataupun membunuh dia? Dan benda ni dah memakan diri dia. Tak ada apa pun yang boleh saya tolong, kata tok batin tersebut. Kamu bawalah dia balik, berdoalah pada Tuhan, minta pada dia. Semua dalam tangan dia. Sekarang saya tak boleh nak buat apa-apa, kata tok batin tersebut. Mazlan menangis apabila dengar tok batin tu cakap macam tu tentang keadaan isteri dia. Dan selepas seminggu mereka balik daripada rumah tok batin tersebut, Azira meninggal dunia. Amat menyedihkan, kerana mulut dia akhirnya bawa padah pada diri dia sendiri. Jadi dekat sini kita boleh buat kesimpulan, janganlah kita senang-senang nak maki ataupun nak memarah orang, biarpun kita dalam keadaan tak sedap ataupun marah. Gunalah akal sihat kita, timbang dulu, fikir dulu sebelum kita terlepas cakap. Sebab apa? Sebab telajak perahu kita boleh mundur, telajak
perkataan buruk. Ada dia. Next time cik akan cerita-cerita lain pula. So, harap hampa dapat klik like, subscribe dan juga komen. Okay hampa. Bye. Assalamualaikum.